wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang jamaah, teman-teman Khazanah Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Sahabat-sahabat Khazanah Islam, Alhamdulillah sekali lagi kita bertemu pada episod yang ke-29. Kali ini kita akan ambil cara-cara ruqyah dan harba-harba sunnah. Dan sama-sama kita berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari wa tahhir qalbi. Teman-teman Khazanah Islam, sebagaimana yang telah kita mengetahui bahawa Al-Quran ini adalah penawar yang sangat mujarab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu menjadi penawar. Ma dikatakan. Wa rahmah, dan begitu juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka di sini kita lihat tidak ada seorang doktor pun yang sanggup mengobati gangguan-gangguan makhluk halus yang tidak dapat dijangkau. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala boleh dapat memberi syifa, penawar bagi apa-apa penyakit zahir ataupun batin. Yang kedua disebut rahmah lil mu'minin, dan rahmat, penawar bagi apa-apa penyakit batin di kalangan golongan muslimin, mukminin, sama ada sakit jiwa, depression, dementia, dan begitu juga anxiety ataupun heart diseases, ataupun dikatakan tekanan jiwa ataupun gelisah dan sebagainya. Seterusnya kita lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam surah Al-Mu'awwidhatain. Tentunya ada hikmah mengapa Allah turunkan Al-Mu'awwidhatain, makna dua pelindungan. Seperti dalam surah Al-Falaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Katakanlah wahai Muhammad, aku mohon perlindungan Tuhan Al-Falaq dari segala kejahatan makhluk dan apa-apa sahaja yang dicipta. Ma khalaq, apa-apa sahaja dicipta, tak kiralah dia itu virus ataupun bakteria, ataupun apa sahaja kuman-kuman yang berlepas di udara. Jadi tidak ada dapat kita mendapatkan perlindungan melainkan kembali kepada Rabbul Falaq. Min syarri ma khalaq, dan aku berlindung diri daripada bencana malam apabila ia menyerkam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan mentera-mentera pada simpulan tali. Sahabat-sahabat Khazanah Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikatakan dalam sejarah disihir, tapi tidak tepat, hanya sipi sahaja menurut sebahagian besar para alim ulama. Maka apabila turun dua surah ini, Al-Mu'awwidhatain, dua pelindungan, Qul a'udzu birabbil falaq, yakni 5 ayat, Qul a'udzu birabbin nas 11 ayat, maka setelah dibacakan ruqyah ini, baginda mendapati dirinya semakin ringan sehinggalah terungkai simpulan terakhir daripada 11 ikatan. Kebetulan kedua-dua surah ini mempunyai 11 ayat. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit dari tidurnya dengan tangkas dan cergas bagaikan baginda telah terlepas daripada rasukan.
Maka ketika itu datangnya Jibril alaihi salam menjampikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan seorang duduk di hadapan di tepi kepalanya dan satu lagi di samping kakinya sambil membaca dua surah itu, dan kemudian Jibril menjampikan Nabi dengan ruqyah ini, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dhik wallahu yashfiq. Dengan nama Allah aku menjampi kamu dari sembarang yang menyakiti dirimu, daripada kejahatan pedengki dan renungan mata. Semoga Allah memulihkan kamu, yakni wallahu yashfi'ik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Seterusnya, begitu juga kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam Khalilullah, apabila turunnya surah Asy-Syu'ara ayat 78 dan 50, dan dikatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan, kerana Allah adalah syafi. Ayat ini menunjukkan tauhid rububiyah, bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah syafi, yang menyembuh. Yang menyembuhkan bukanlah doktor, bukanlah ubat, bukanlah virus ataupun vaksin, tetapi Allah Subhanahu wa taala, semuanya dengan izin Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, likulli da'in dawa, fa idza usiba da'ud dawa bari'a biidznillah. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Apabila penyakit dan obat itu padan, sesuai, pasti Nabi SAW mengatakan bari'ah, pasti akan sembuh dengan syarat biidznillah, dan syarat yang betul. Begitu juga dalam kitab Tibbun Nabawi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahawa sebenarnya waktu maghrib atau waktu senja merupakan waktu yang paling sesuai untuk makhluk-makhluk syaitan bergerak dengan cergas, menjalankan apa-apa saja aktiviti-aktiviti jahat berbanding dengan waktu siang. Begitu juga sesuai dengan firman Allah, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan aku mohon perlindungan daripada kejahatan malam, yakni dari bencana malam apabila ia menjergap. Kerana suasana yang kegelapan malam itu lebih menguatkan lagi kuasa kesyaitanan mereka daripada suasana yang cerah. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pesanan kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal, daripada Jabir, idza kana al-lailu fakuffu sibyanakum fa inna syayatin tantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atu min al-lail fahallu waghliqu al-abwab wadhkuru ismallah. Nabi berpesan, apabila sudah tibanya waktu senja, maghrib, hentikanlah, himpunkanlah anak-anak kamu daripada terus bermain. Kerana waktu itu syaitan akan mula berkeliaran. Maka tidak mustahil, kadang-kala apabila anak-anak kita masih berkeliaran waktu maghrib, tak banyak sikit mereka terkesan dengan perangai-perangai syaitan. Maka Nabi menganjurkan 5 perkara ketika menjelang maghrib. Pertama, dikatakan kumpulkanlah. Nabi menyuruh anak-anak berhenti bermain dan himpunkan mereka terus daripada bermain, agar mereka pulang ke rumah siap-siap membuat pembersihan, ambil wuduk dan solat maghrib. Yang kedua, disuruhnya menutup pintu-pintu rumah sambil menyebut nama Allah, tingkap pintu dengan sebut bismillah. Dan bukan itu sahaja, menutup bekas-bekas minuman, periuk, cawan, gelas dan sebagainya, apa-apa sahaja bekas-bekas makan minum, maka sambil kita tutup dan membaca bismillah, agar ia tidak akan dinodai oleh syaitan. Yang keempat, menutup periuk dan hidangan makanan sambil menyebut nama Allah. Yang kelima, demikian juga padamkanlah lampu-lampu ataupun lampu pelita. Cuma pada hari ini kita tidak pakai lampu pelita. Tetapi
Terdapat juga di kalangan manusia yang suka charge alat-alat elektronik di waktu malam. Itu tidak digalakkan kerana amat berbahaya. Ketika kita tidur, kita tidak tahu. Mungkin dia akses dan akan meletup dan terbakar satu rumah. Amalan yang begitu jelas sebagai pedoman ahli keluarga agar rumah kita ni tidak dimasuki oleh syaitan. Ada 10 perkara. Yang pertama, kita sentiasa digalakkan mendirikan solat berjemaah dan tilawah Al-Quran bersama agar diri kita tidak akan diganggu oleh syaitan dan rumah tangga kita tidak dimasuki oleh syaitan dan jin. Yang kedua, sahabat-sahabat khazanah Islam senantiasa dalam keadaan berwudu. Pagi, petang, siang, malam, lebih-lebih lagi dalam keadaan sebelum kita masuk tidur. Yang ketiga, tidak mendengar muzik-muzik ataupun lagu-lagu yang mengkhayalkan dan melekakan yang memuja-muja nama jin dan syaitan. Yang keempat, keluar masuk kamar mandi dengan ta'awudz. Na'udzu bikalimatillahi tamah ataupun Allahumma inni a'udzu bika minal khubsi wal khaba'ith. Jadi begitu juga kita lihat kadang-kala anak-anak yang sering menyanyi lagu-lagu rock di dalam bilik ataupun kamar mandi, akhirnya mereka terkesan dengan gangguan-gangguan syaitan ataupun iblis. Yang kelima, membekalkan ahli keluarga dengan ilmu pengetahuan. Kerana dikatakan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa jahlu zalam, dan kejahilan itu adalah gelap. Dan penyakit yang paling berbahaya adalah kejahilan. Yang keenam, banyakkan beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dan dikatakan tidak digalakkan berkata-kata apatah lagi bernyanyi di dalam kamar mandi. Ada satu riwayat, satu ketika Iblis meminta tempat tinggal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dia tidak ada tempat tinggal di bumi. Maka Iblis berkata, "Ya Allah, Adam dan keturunannya engkau beri tempat tinggal di bumi ini. Maka berikanlah aku tempat tinggal." Kata Iblis. Maka Allah berfirman, "Baiklah Iblis, tempat tinggal kamu adalah kamar mandi." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka di sinilah kita lihat apabila tempat tinggalnya Iblis adalah kamar mandi, di situlah Iblis akan menggoda setiap orang yang memasuki rumah Iblis, yakni kamar mandi. Maka sebab itu kita disuruh membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Apatah lagi kalau anak-anak suka bernyanyi dan menjadikan kamar mandi itu studio mereka untuk melatih menyanyi, untuk masuk Singapore Idol ataupun Anugerah. Maka di situ kita dilarang berlama-lama sangat dalam kamar mandi. Yang kedua, dilarang menyanyi ataupun bermain handphone ataupun bercakap dengan teman-temannya di dalam kamar mandi dengan menggunakan handphone. Yang ketiga, membisik-bisik. Syaitan akan membisik seseorang itu supaya kencing dalam keadaan berdiri. Kalau sekiranya seorang kencing dalam keadaan berdiri di dalam kamar mandi, berarti syaitan telah berjaya. Seterusnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah SAW pernah memohon perlindungan Allah daripada tenungan mata yang dikatakan ain, the evil eyes. Apabila turun keduanya surah Al-Falaq dan An-Nas, maka baginda terus mengamalkan kedua surah ini dan meninggalkan amalan-amalan zikir yang lain. Begitu juga Sayyidatina Aisyah pernah radhiyallahu anha pernah mengatakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, jatuh sakit badannya, rasa sengal dan sebagainya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca surah Al-Ikhlas dan sapu pada badannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca surah Falaq 3 kali dan sapu anggota badannya kecuali tapak kaki dan kemaluan. Begitu juga surah An-Nas. Jadi Nabi akan baca di kedua tangannya dan sembuh, dan Nabi akan sapu ke seluruh tubuh badannya, dan lebih-lebih adalah anggota badan yang sakit. Seterusnya, tukang sihir yang menghembuskan mantra-mantra
sebagaimana termaktub dalam surah Falaq, min syarrin naffathati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan mentera-mentera dari simpulan tali. Artinya aku berlindung dengan Allah sahaja daripada kejahatan nafsu ataupun wanita tukang sihir, kerana dia meniup-niup dengan air liurnya pada simpulan-simpulan benang ataupun tali apabila melakukan sihir dengan perasaan dendam, kesumat dan dengki. Abu Ubaidah mengatakan mereka merupakan anak-anak perempuan Labib ibn Aqsam, yakni daripada kaum Yahudi yang telah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat khazanah Islam, terdapat kisah pada zaman Harunur Rashid. Pada zaman ketika itu berlakunya wabak, maka Khalifah Harunur Rashid memanggil 4 pakar perubatan. Yang pertama daripada Romawi. Maka ditanya pakar Romawi itu, apakah obat yang paling mujarab pada saat ini atau pada abad ini? Pakar perubatan Romawi itu mengatakan daun seledri. Yang kedua, pakar daripada Iraq, dia mengatakan bahawa penawar yang paling baik ketika penularan wabak adalah banyak minum air hangat. Yang ketiga, pakar dari India. Pakar dari India mengatakan penawar yang paling mujarab sekarang ini adalah biji hitam ataupun habbatus sauda. Maka kita kena nak tahu bagaimana nak memakannya, sama ada nak mengambil serbuknya ataupun bijinya ataupun minyak habbatus sauda dicampur dengan madu asli. Adapun pakar perubatan yang keempat daripada Afrika, dia mengatakan bahawa obat yang paling sesuai dan mujarab pada ketika ini adalah amalkan minum air hangat yang banyak, dan begitu juga daun seledri, habbatus sauda campur dengan madu. Dan katanya lagi, petua bagi gaya hidup sihat ialah makan ketika ada selera ataupun lapar, dan berhentilah makan apabila sudah tengah betul-betul selera, sedap makan, berhenti tadi. Itulah petua yang sangat mujarab daripada 4 pakar, sama ada daripada pakar Romawi, Iraq, India dan Afrika. Jadi begitulah keadaan 4 pakar perubatan ini telah mensyorkan kepada Khalifah Harunur Rashid, dan alhamdulillah menunjukkan kesan yang baik. Seterusnya, bagaimana kita nak memagari diri kita dan kaum keluarga kita daripada gangguan syaitan. Yang pertama, kita nasihatkan ahli keluarga kita selalu membaca basmalah setiap kali memulakan apapun amalan, pekerjaan, makan dan minum. Yang kedua, amalkan zikir pagi, petang, siang, malam. Yang ketiga, amalkan budaya keluar masuk rumah dengan membaca doa dan begitu juga memberi salam. Yang keempat, mengamalkan 10 ayat daripada surah Al-Baqarah. 4 ayat yang pertama, kemudian diikuti oleh ayat kursi surah Baqarah ayat 255 dan tambah lagi 256, dan penghabisan akhir surah Al-Baqarah, maknanya daripada Amanar Rasul. Kalau ini 10 ayat diamalkan, nescaya syaitan tidak akan memasuki rumah orang tersebut. Hadis riwayat Imam Tabarani dan begitu juga Hakim. Hadis dikatakan sahih. Yang kelima, banyakkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah cara-cara kita mengamalkan zikir-zikir dan ruqyah untuk memagari rumah kita agar tidak dimasuki oleh syaitan ataupun jin. Yang keenam, mendirikan solat berjemaah disambil tilawah. Yang ketujuh, digalakkan sentiasa azan setiap kali masuk waktu solat. Dan begitu juga setiap kali nak mendirikan solat berjemaah di rumah. Yang ke-8, tidak mendengar lagha
ataupun muzik-muzik, lagu-lagu yang menghayalkan. Seterusnya, yang ke-9, keluar masuk kamar mandi dengan membaca doa. Yang ke-10, membekalkan ahli keluarga dengan ilmu pengetahuan dan sentiasa mengamalkan istighfar dan begitu juga taubah. Selain daripada doa-doa dan ruqyah ini tadi, ada perlu digandingkan dengan herba-herba ruqyah. Sahabat-sahabat khazanah Islam, apakah itu herba-herba ruqyah sunnah? Yang pertama, minyak zaitun. Yang kedua, minyak miskul abyad ataupun kasturi putih. Yang ketiga, minyak sidir ataupun minyak daun bidara. Yang keempat, habbatus sauda ataupun jintan hitam. Yang kelima, kurma ajwa nadina. Yang keenam, raihan ataupun basil ataupun kemangi. Yang ketujuh, madu asli atau madu Nusantara. Yang ke-8, amalkan minum air zam-zam. Yang ke-9, minyak kelapa dara kerana ia sesuai dengan kearifan lokal kita dan banyak khasiat. Mengapa perlu rawatan herba-herba ruqyah ini? Maka kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, kadangkala kearifan lokal yang ada di keliling kita itu lebih berkesan. Kerana Allah taburkan di atas muka bumi ini semuanya untuk hamba-hambanya. Jadi yang pertama tadi adalah digalakkan minum minyak zaitun kerana Allah bersumpah dengannya dalam surah At-Tin wat-tini waz-zaitun. Begitu juga sabda Nabi SAW, kuliz zaita waddahinu bih. Makanlah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak rambut dan begitu juga sapu tubuh badan kamu. Fa innaha min syajaratin mubarakah. Kerana minyak zaitun ini datang daripada pohon yang diberkati. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi, hadis hasanus sahih dan oleh Al-Hakim. Seterusnya, kesan minyak zaitun dari segi perubatan. Kerana minyak zaitun menguntungkan dari segi perubatan kerana ia tinggi dengan kadar dia panggil apa? Masam lemak ataupun dikatakan fatty acid kerana terdapat kandungan zat antioksida. Kajian-kajian menunjukkan bahawa minyak zaitun memberi perlindungan daripada gangguan syaitan kerana apabila perjalanan darah kita ini lancar, maka syaitan tidak boleh menyelinap. Tapi apabila ia tersangkut banyak kolesterol dalam tubuh badan kita, itulah mengakibatkan tingginya LDL. Jadi kita harus bantu dengan mengamalkan setiap pagi satu sudu makan minyak zaitun, begitu juga sebelum kita tidur, agar untuk melancarkan mencairkan kolesterol yang terdapat dalam tubuh badan kita akibat makanan protein yang begitu tinggi. Yang kedua, mengamalkan miskul abyad ataupun kasturi putih. Dalam Sahih Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda bahawa minyak wangi yang paling harum adalah kasturi. Jadi kasturi adalah minyak ahli syurga menurut Ibn Qayyim Al-Jauzi. Walaupun di situ tidak ada riwayat yang begitu jelas tentang miskul abyad ini, namun ulama berijtihad kerana syaitan amat benci kepada wangi-wangian, lebih-lebih lagi minyak kasturi putih. Kerana ia boleh mententeramkan jiwa dan menguatkan organ-organ dalam tubuh badan kita agar tidak mudah dia ganggu oleh makhluk-makhluk ghaib. Syaitan tidak senang dengan wangian kasturi putih. Ini pengalaman bagaimana saya merawat beberapa orang yang diganggu oleh gangguan-gangguan syaitan. Apabila saya sapu saja kasturi putih pada hidungnya, telinganya, mukanya, dia akan menerkam dan akhirnya dia tewas dan lemah. Begitulah keadaan minyak kasturi putih ataupun dipanggil miskul abyad. Yang ketiga, habbatus sauda. Sebagaimana sabda Nabi SAW daripada Abi Salamah. Qala Rasulullah SAW, alaikum bihadhil habbatus sauda fa inna fiha shifaa'un min kulli da' illa sam.
Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu semua mengamalkan habbatus sauda, kerana terdapat di dalamnya obat bagi segala macam penyakit, illa sam, kecuali maut. Hadis Imam Tirmizi 1964 daripada Imam Ahmad. Jadi apabila Nabi katakan alaikum bihazihi habbatus sauda, gunakanlah habbatus sauda kerana ia mengandungi penawar bagi segala macam penyakit. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan min kulli da, maknanya habbatus sauda ni bukanlah penawar bagi segala macam penyakit, tetapi sebahagian besar daripada penyakit itu dapat diatasi dengan habbatus sauda, sama ada bijinya ataupun di blend serbuknya ataupun minyak habbatus sauda yang cold pressed, pastikan dia adalah organik. Dan begitu juga mengikut kajian sains secara saintifik. Dikatakan science has also found that the black seed extract is rich with amino acid, carbohydrates, proteins, alkaloid, saponins, fixed and volatile oils and many others, menurut Zaid 2010. Dan dikatakan when the black seed is ground, apabila ia sudah di blend dan dicampur dengan madu asli dan kita minum dengan air panas, insya-Allah ia dapat melancarkan perjalanan air kencing kita dan menghancurkan batu-batu yang terdapat pada buah pinggang kita dan prostat. Okey, seterusnya hatta Ibn Sina telah menyebut dalam bukunya Canon of Medicine, dikatakan as the seed energize the body and assist recuperation from evil spirit and depression. Jadi Ibn Sina sendiri mengatakan bahawa habbatus sauda ini boleh bantu untuk apa? Daripada gangguan-gangguan, untuk mengatasi daripada roh-roh yang jahat dan tekanan jiwa. Seterusnya ar-raihan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal habbu dzul asfi war raihan, dan biji-bijian yang mempunyai daun hijau dan pohon wangi. Jadi Ibn Abbas mengatakan setiap biji-bijian seperti bali, gandum dan raihan adalah herba-herba wangi. Jadi Syekh Dr. Jamil Al-Qudsi mengatakan bahawa ar-raihan ini setiap yang dikatakan sweet scented plant, apa-apa sahaja herba yang wangi itu adalah dikatakan raihan. Begitu juga Ibn Abbas, begitu juga Mujahid, begitu juga Hasan mengatakan it means sweet scented plant. Jadi apa-apa sahaja herba-herba yang ada bau wangi seperti kemangi, selasih ataupun basil. Jadi ini di antara contoh daun kemangi. Dia sama ada European basil, Thai basil ataupun Indian basil. Dan kita ambil daun selasih ini dapat menghentikan, dikatakan, khasiat daripada cerit-berit dan mencegah timbulnya uap panas lembab di dalam tubuh badan. Begitu juga daun raihan ataupun kemangi ataupun basil sangat berkhasiat untuk mengempiskan pembengkakan di dalam tubuh badan kita dengan dua cara. Yang pertama, apabila dicampurkan ke dalam makanan kita makan seperti ulam. Yang kedua, ditumbuk hancur, kemudian dicampur sedikit dengan apple cider dan dimakan seperti kita membuat salad. Seterusnya, inilah khasiat daun raihan yang di blend, juga berkhasiat memperkuatkan organ tubuh badan yang lemah dan dibalut setelah dikisar halus dan ditekap daripada tubuh badan yang mengalami, dipanggil hemoptysis ataupun spitting of blood ataupun dikatakan pendarahan. Ini boleh dicuba
secara saintifik telah terbukti. Dan begitu juga keajaiban saintifik. Dikatakan daun raihan ini, it also coats the stomach, does not harm and the chest or the stomach and cleanses them. Jadi kalau sekiranya perut kita ini ada luka-luka, ulcer, dia dapat menampalnya. Begitulah menurut beberapa kajian, daun raihan dapat melindungi tubuh daripada aksi radikal bebas ataupun dipanggil free radical bagi bahaya yang terdapat pada organ-organ tubuh badan kita. Dan seterusnya, daun raihan mengandung magnesium, beta-carotene yang berperanan penting dalam menjaga kesihatan jantung kita. Begitulah seterusnya, kemangi ataupun sebagainya. Maka begitu juga apabila kita menggunakan daun-daun herba sunnah ini, kita harus gandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kerana itu adalah ruqyah ilahiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lebih-lebih lagi mereka mengalami gangguan-gangguan daripada makhluk halus. Dikatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Akhir sekali, kajian yang dilakukan oleh Dr. Ramadan dalam dia punya artikel The Quran's Healing Horizon, dia telah melakukan satu kajian di Makmal berkaitan dengan bacaan Al-Quran yang dikatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Dikatakan the reciting of the Quran, pembacaan Al-Quran pada air, yakni ruqyah, it increase the energy ataupun dia akan meningkatkan energi air itu and its capacity of healing, dan dia kemampuan untuk menyembuh ataupun menawar. Diikuti dengan transporting of the Quranic healing information to the cells of the body. Dan sekaligus ia mengangkut informasi penyembuhan ke seluruh sel-sel dalam tubuh badan dan dia dapat repair. Maka bacaan Al-Quran ruqyah pada air akan menambahkan energi dan kapasiti penyembuhan, dan diikuti dengan informasi rawatan Al-Quran pada air itu akan memindahkan, transfer ke dalam sel-sel tubuh badan kita yang rosak. Maka dengan izin Allah, menurut kajian ini ada 3 perkara yang boleh kita ruqyahkan. Yang pertama, air putih ataupun air zam-zam. Yang kedua, minyak zaitun boleh juga diruqyahkan. Dan yang ketiga adalah madu asli. Akhir sekali adalah daun bidara. Daun bidara haruslah diambil daripada daun bidara Madinah yang boleh membantu daripada gangguan jin dan sihir menurut hadis Nabi SAW. Wanita yang ma'dzurah digalakkan dan dianjurkan supaya mandi dengan apa? Dengan daun sidir ataupun daun bidara. Begitu juga para sahabat yang baru masuk Islam, Nabi anjurkan supaya mereka dimandi dengan daun sidir agar menghilangkan gangguan-gangguan i'tiqad jahiliyah di dalam tubuh badan mereka, ataupun mungkin ada gangguan makhluk halus. Jadi caranya kita kena lihat dia punya kesan itu setelah 7 hari. Ini daun sidir. Jadi caranya, sahabat-sahabat khazanah Islam, kita ambil 5, 7, 9 daun sidir daripada Madinah ataupun dikatakan sidir daripada Arab. Maka bacakanlah surah Al-Fatihah, Qul huwallah. Ini semua adalah ijtihad-ijtihad para alim ulama, bukan secara khusus diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi apabila daun sidir itu sudah di-blend, dibacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian ada mengatakan ia diminum, tapi ada juga mengatakan tidak diminum, tapi dimandi
beberapa kali. Jadi ini hanyalah ijtihad para alim ulama. Jadi supaya hasilnya maksimal, kita harus berserah diri kepada Allah. Kita bukan bertawakal kepada herba-herba ini, bukan bertawakal kepada habbatus sauda, bukan bertawakal kepada minyak zaitun, bukan bertawakal kepada daun sidir, tetapi semuanya dengan izin Allah. Akhir sekali yang ketujuh dikatakan yang sangat berkesan adalah kurma ajwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajwatu minal jannah wa fiha shifaa'un minas sum wa kab'atu minal manni wa ma'uha shifaa'un lil 'ain. Kurma ajwa berasal dari syurga. Ia merupakan penawar racun, dan begitu juga apa-apa saja bakteria dan virus. Dan cendawannya adalah sejenis manna yang airnya merupakan ubat mata bagi orang yang kena ain. Tidak ada juga pendapat mengatakan hadis ini membincangkan mengenai kurma ajwa Madinah secara khusus. Dan kajian telah banyak dilakukan baru-baru ini bahawa dikatakan ajwa dates from Medina useful in the prevention of disease like cancer. Dan King Saud University telah discover, telah meneroka dan mendapati bahawa manfaat kesihatan pada kurma ajwa. It has been found evidence, telah terdapat bukti-bukti bahawa kurma ajwa daripada Madinah mengandungi active elements useful in prevention of disease such as cancer. Begitu juga King Saud University telah mendapati dalam kajian makmalnya bahawa terdapat di dalam kurma ajwa, maknanya sejenis makanan, buah-buahan anti-inflammatory, maknanya anti peradangan, unsur-unsur yang terdapat pada kurma ajwa. Dan begitu juga seterusnya kajian yang telah dilakukan bukan hanya di King Saud University, gabungan satu research yang telah mengeluarkan 61 isu pada US based journal bersama dengan King Saud University, dan dikatakan oleh Profesor Morali Daran Nair, Head of Natural Materials Laboratory at University of Michigan, conducted the research in collaboration with King Saud University Dates Farm. Jadi begitulah keadaan. Terdapat juga dalam kurma ajwa antioksidan dan anti-inflammatory, mana peradangan. Dan begitu juga kajian ini mendapati mereka yang mengalami kencing manis ataupun diabetes type 2 dapat dibantu dengan memakan kurma ajwa yang asli daripada Madinah Munawwarah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat mengamalkan ruqyah-ruqyah sunnah ini dan herba-herba sunnah ini semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak izinkan, tidaklah jadi. Jadi marilah sama-sama kita kembali kepada ruqyah-ruqyah sunnah dan herba-herba sunnah. Mudah-mudahan kita mendapat penawar yang terbaik dan senantiasa sihat-sihat. Mudah-mudahan kita bertemu sekali lagi pada episod akan datang, episod ke-30, dengan kita mengambil penawar-penawar yang mujarab daripada segala penyakit dengan izin Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.